Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa'alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Pertama sekali kami nak ucapkan terima kasih kepada ibu sebab sudi jadi tokoh untuk kami perempuan bagi subjek kepimpinan dan pengarah kepesanan. Kami belajar semester 3 dari Institut Al-Quran Ar-Rahman akan membuat sikit lah mengenai kepimpinan pada ibu. Jadi tanpa membuang masa, saya akan teruskan dengan soalan pertama. Pertama sekali, bolehkah untuk cikgu ceritakan sedikit tentang diri, keluarga dan pendidikan secara ringkas? Seterusnya, pengalaman sebelum menjadi guru dan kerjaya sekarang. Sejarah pendidikan saya, lepas tamat SPM, saya sambung untuk ke STP pada itu pada 1989. Kemudian selepas SPM itu saya mula mengajar di sebuah sekolah swasta di Rostaq. Kemudian setelah mengajar itu dalam 3 tahun, saya menyambung pelajaran ke UUM dalam ijazah sarjana muda ekonomi. Latar belakang pengajian, pertama saya selepas daripada mendapat ijazah dalam ekonomi itu, kemudian saya menyambung untuk membuat diploma dalam bidang matematik, diploma pendidikan matematik. Kemudian semasa saya di Lembaga Utama, saya menyambung pula di peringkat sarjana, peringkat master dalam bidang teknologi pengajaran, instruction. Dari segi anak-anak saya pula, menjadi 4 orang anak. Seorang dah tamat mengajar, 2 orang lagi masih di universiti, dan seorang di sekolah menengah, dan kita 3 sekarang, jadi 4 orang itu. Baik, terima kasih cikgu untuk soalan pertama. Sepanjang cikgu memimpin ni, apa ciri-ciri yang ada dekat cikgu dalam menjadi pemimpin, dan apa kemahiran interpersonal yang ada dekat cikgu? Dari segi ciri-ciri itu, setiap pemimpin yang pertama mestilah mempunyai amanah dalam tugasan-tugasan yang diberikan, dan juga berdedikasi dalam bentuk melaksanakan tanggungjawab waktu. Bila kita menerima sesuatu tanggungjawab waktu, kita kena jalankan penuh tanggungjawab, amanah dan juga dedikasi. Dari segi kemahiran interpersonal, sebagai pemimpin pada orang bawahan ini, kita mestilah menjadi orang pendengar yang aktif. Bila orang bawahan kita menyuarakan masalah, pendapat dan sebagainya, kita mestilah menjadi pendengar yang baik. Selain daripada mempunyai kolaborasi dengan orang bawahan, selain ciri-ciri atau kemahiran lain interpersonal, kita mestilah juga mempunyai aspek empati dalam sesuatu masalah. Mana kita kena mesti meletakkan diri kita boleh meletakkan diri kita dalam masalah tersebut. Terima kasih cikgu untuk soalan kedua. Sekarang kita akan beranjak ke soalan yang ketiga. Apakah gaya atau cara yang cikgu gunakan untuk memimpin, dan kelebihan atau keunikan dan yang ada pada cikgu untuk memimpin? Dari segi gaya kepimpinan, ada berbagai gaya kepimpinan, tapi yang paling hampir dengan apa yang mengikut apa yang saya lakukan selama ini, lebih kepada kepimpinan bentuk demokratik, kepimpinan demokratik, di mana kepimpinan demokratik ini lebih kepada perbincangan, dan ada satu program, ada satu aktiviti yang akan dilakukan. Kita akan buat sebuah perbincangan dan perkumpulan. Selain itu, dalam perkumpulan tersebut, maknanya keputusan yang akan diambil adalah keputusan untuk kumpulan, bukan keputusan daripada kepimpinan. Dalam perkumpulan, jadi kumpulan yang bermusyawarah, kemudian disampaikan kepada pihak pimpinan. Jadi keputusan itu kita capai konsensus atau keputusan bersama. Jadi kita mementingkan sifat kolaboratif, antara bawahan dengan pihak pentadbiran, guru-guru dengan pihak pentadbir, dengan pelajar dengan guru-guru, kerjasama di antara kumpulan-kumpulan ini. Tanggungjawab yang diberikan kepada kumpulan itu dapat diselesaikan dengan baik dan dengan mudah. Terima kasih cikgu untuk jawapan dari soalan juga. Kita akan teruskan dengan soalan terakhir, iaitu soalan yang keempat. Sebenarnya cikgu memimpin, apakah cabaran yang cikgu hadapi dan apa harapan cikgu
cikgu pada anak-anak muda pada masa kini dalam dunia kepimpinan? Cabaran utama dalam kepimpinan pada hari ini adalah dalam dunia teknologi. Generasi hari ini adalah generasi maklumat, dan bagai generasi Y, generasi Z dan generasi Y bukan generasi maklumat. Jadi bila kita nak melaksanakan perkara itu, itu mestilah ada persediaan yang rapi, persediaan sama ada dari segi maklumat, dari segi perancangan dan sebagainya. Harapan dan juga panduan kepada generasi muda ni sebagai pemimpin muda. Yang pertamanya, bila terlibat dalam satu kepimpinan, sifat sabar yang dinyatakan tadi, ya, sabar, sifat kolaboratif, menerima pendapat orang untuk menjadi pemimpin terbaik. Terima kasih juga atas nasihat dan juga jawapan-jawapan yang diberikan di atas soalan-soalan ini. Jadi saya rasa setakat ini saja kita punya pertemuan. Dan saya nak teruskan ucapkan terima kasih kepada cikgu kerana sudi menjadi tokoh untuk kita muda hari ini. Dan selalu ucapan-ucapan cikgu itu akan kami pegang dan semakin nanti insyaAllah. Jadi saya ini mengucapkan taufiq dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Some crazy, come on, girl. What's baby? Real black and the time is running.